Dan Assalamualaikum dan salam kripto tuan-tuan puan-puan. Apa khabar semua? Hari ini kalau tengok dekat belakang saya semua merah-merah market agak-agak down. So menjelang bulan Mac ni sekarang dah bulan Mac kan. So kita boleh expect lah akan ada fasa correction secara besar-besaran daripada Bitcoin. Cuma tajuk hari ni saya nak cerita tentang satu altcoin yang sejak bulan 2 ni, actually sejak bulan 12 lagi tengah perform. Cuma bulan 2 and untuk upcoming bulan 3 dalam jangkaan saya, inilah altcoin yang akan perform sepanjang bulan 3. Sebab kita tengok Bitcoin down, Ethereum down kan. Jadi Cardano adalah altcoin yang akan perform. Jadi topik kita hari ni kita nak bincang pasal Cardano sebab ada beberapa perkembangan tentang Cardano yang mana saya rasa selepas dia buat hard fork esok pagi waktu Malaysia, kemungkinan besar Cardano akan meroket, meletup lah. Jadi sebelum kita bincang secara khusus tentang Cardano, kita tengok dekat market cap. Jadi saya rasa ada yang komen bahawa video resolution yang tak berapa clear dan sebagainya. Saya dah buat dalam 1080. So cuma saya tak pasti video ni tersekat-sekat atau tak. Mungkin tuan-tuan puan-puan boleh komen lah So saya cuba macam-macam setting nak bagi dia jadi clear. So hari ni insyaAllah clear kot. Okay, kita tengok dulu market cryptocurrency kita ni. Jadi menurut market, harga Bitcoin dia tengah turun lah 2.6%. So kebanyakannya memang turun lah. Even actually Cardano pun turun juga. Mostly yang dekat top altcoin ni banyak yang sedang mengalami penurunan. Chainlink pun 7.7%. So semua tengah turun, tapi dia taklah turun macam 10-20% macam tu. Dia dalam 5%, ada yang macam 7%, 9% kan. Dan kita tengok siapa yang buat untung ni. Matic, Polygon, ZK/NEM. So Matic ni ataupun Polygon, asalnya nama dia Matic tapi dia tukar Polygon. Saya tak pasti, mungkin ada kaitan dengan MU punya player, dia tak suka ke kan. Gurau. Tapi diorang bila tukar, diorang dah rebrand dan sebagainya. So apa naratif yang Matic nak bawa ni? Polygon lah, Polygon. Buat apa nak sebut Matic kan. Polygon nak bawa ni adalah layer 2 solution lah. Layer 2 solution itu adalah antara naratif yang saya tengok tengah nak pick up. Tapi saya tengah monitor jugalah on the layer 2 punya narrative. So maybe itu boleh buat video khas on the layer 2 solution. Layer 2 solution ni basically nak bagi transaction dekat Ethereum ni lebih laju lah. Lebih laju sebab bila nampak kebangkitan macam Cardano, jadi of course Ethereum dia kena ada something to protect themselves, untuk lindungi mereka. Jadi Matic ni adalah antara macam yang boleh provide that layer 2 solution lah. Layer 2 solution. So itu mungkin naratif yang tengah dimainkan, dan maybe itu yang menyebabkan antara harga dia naik 11.3%. So Matic ni sebenarnya dia antara coin yang bagus juga, antara coin yang bagus, and dia pun memang dah ada dia punya dApps dia, decentralized app. So maybe boleh buat satu video untuk Matic lah. Saya nak tengok dulu perkembangan dia macam mana, naratif dia macam mana. Kalau naratif dia makin lama makin solid, then boleh buat satu video khas untuk bincang pasal Matic ataupun Polygon. Next is MDEX. Bukan MDEX MDEX yang dekat Malaysia ni. MDEX, IOST, Huobi, ni semua coin-coin yang jatuh. Pancake, Swap, semua tengah jatuh. So probably bila Cardano naik, Binance pun dia macam akan slow sikit lah. Binance mungkin akan slow sikit. Sebab sekarang semua attention orang tengah duduk tengok apa Cardano nak buat. Yes, Bitcoin still ramai tengah fokus dekat Bitcoin dan Ethereum, tapi sekarang orang tengah tengok juga apa Cardano nak buat. So banyak yang adalah macam big loss ni. Pancake Swap 14.6% kan. So ni antara kejatuhan yang tinggi jugalah.
Okey. So memang market cryptocurrency hari ni tak berapa cantik. Tapi tak apa, ini kita dah expect. Saya dah bagi tahu dah dalam video yang lepas, expect the worst. Bulan 3 ni jangan letak harapan yang tinggi. Kalau dia jadi menghijau belaka, alhamdulillah. Kalau dia merah macam ni pun kita terima jugalah, kita terima juga. Dan hopefully bulan 4, bulan 5 dia boleh buat massive run. So bila Bitcoin buat massive run, altcoin ni semua akan naik mungkin 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda. Kita tengok Bitcoin. Okey, so inilah trend yang saya nampak ni. Apa yang Bitcoin tengah cuba nak buat adalah mungkin sepanjang bulan Mac ni dia akan main-main dekat sini. Dia akan main-main dekat sini kan. Maybe dia boleh pergi sampai level sini. 40k ke 38k lah, sebelum dia buat satu kenaikan yang mendadak balik. So macam yang saya letak ni kan. So all this while dia duduk okay, kita buat ni. Dia duduk main-main dekat sini kan. Dia duduk main-main dekat sini. Dia cuba break tapi tak dapat kan. Dia dapat break sekejap je lah, tapi tak dapat pergi 60k. Lepas tu dia jatuh kan, dan dia masuk dekat zone ni. Zone ni kalau tuan-tuan puan-puan follow dari awal kan, ini adalah antara zone yang saya expect. Sini kalau kita tengok dari awal, ingat tak dulu-dulu kan dia nak break, dia nak break ni. Asalnya waktu 19k dia nak break zone ni, dan dia dah break sampai satu waktu dia pergi dekat 40k, lepas tu dia turun balik, dan zone ini menjadi satu support level. Dia ada turun bawah sikit, tapi dia naik balik. Dia naik balik sampailah ke mana tuan-tuan puan-puan? Sampailah ke 58k. Lepas tu sekarang dia dah turun, dan saya expect ini antara expectation saya lah. Dia akan pergi ke sini. So that's why saya kata 40k ke 38k is very very possible. Very very possible. So probably dia akan touch dalam sini ke kan, dan lepas tu dia akan buat lagi satu move naik ke atas. Dia akan buat dia punya big move. So sebab tu saya letak jangkaan saya kan dekat sekitar sini. So maybe dekat harga 40k ke bawah kan, any price lah dia pergi 40k ke bawah, it would be a good buy lah. Macam kalau saya masuk dekat 39k macam tu, kalau dia buat satu lagi move naik ke atas, memang untung. Memang untung. Kalau dia pergi sampai next 70k kan, untung almost 2 kali ganda. Almost 2 kali ganda lah. So saya memang tengah tunggu. Ini zone yang saya tunggu. Kalau nak pembelian, saya akan buat dekat sini, and then tengok dia akan naik ke atas lah. Lepas tu hopefully So sekarang ni saya tengah monitor dia nak turun sampai ke mana. Sekarang ni saya nampak satu pattern lah. Dia pergi macam ni kan. So pattern ni mungkin dekat sini dia akan buat dia punya big move ke atas. Tapi saya masih cenderung bahawa dia maybe akan turun sampai yang kuning ni, baru dia buat satu movement ke atas. Tapi apapun, ini adalah zone yang paling bagus kalau siapa-siapa yang rasa terlepas nak beli Bitcoin kan, waktu harga ataupun rasa waktu 58k tu terlampau tinggi kan. So tuan-tuan puan-puan mungkin boleh tengok zone ni, zone 38 ke 40k. So kalau ada yang macam letak buy limit dekat sini, dan kalau pasang kat sini, hopefully dia akan fulfill order. Lepas tu dia akan naik lah. Dia akan naik. Tapi ada juga kemungkinan dia break ni, dia turun bawah. Tetap ada kemungkinan. Tapi kalau kita tengok, usually correction dalam 30% ke 40%. So kita tengok, kita tengoklah berapa banyak dia boleh turun. So let's say paling tinggi hari tu 58k kan. So sekarang ni dia down dalam 23%. 23% ni bulan ni, ini actually tak ni sangat. Tak adalah teruk sangat. 23% ni tak adalah teruk sangat. So kita tengok, let's say 30%, dia jatuh 30% ni adalah sekitar 40k. So saya punya expectation is around 30% lah, then dia buat atas. Tapi boleh jadi dia turun sampai 40%. So kalau 40%, dia akan dekat
Ni lagi satu limit saya letak ni adalah sekitar 34k lah. 34k. So lepas dia pergi 34k, then dia boleh naik atas. So ini antara yang bagi saya this particular area ni, kawasan ini adalah bagi saya adalah rebound zone. Ini adalah rebound zone. So dia boleh pergi sini rebound, pergi sini rebound, ataupun dia boleh drop sampai sini dan rebound. So untuk short term, ini saya punya jangkaan lah untuk dia buat rebound. So other than that, sekarang ni kita jangan panik. Kita tengok dulu movement Bitcoin macam mana. So siapa yang tengah hold Bitcoin, mungkin ada yang tengah panik sebab ada satu data tentang Bitcoin di mana dikenal pasti berlaku penjualan yang menyebabkan orang tu kerugian. Dia ada on-chain analysis tentang Bitcoin on that part. So cuma saya sekarang nak bagi tahu juga ada satu sebenarnya bila ada tirus yang ke bawah ini adalah kita panggil antara pattern bullish sebenarnya, sebab bila dia makin ke bawah dan bila dia bertemu, dia akan terus shoot ke atas. So ini in the short term adalah satu signal yang bagus, satu signal yang positif sebenarnya. Biar dia turun sikit sebelum dia buat rebound ke atas. Okay, so tentang on-chain analysis yang saya nak tunjukkan ni adalah yang ni. Okay, kalau tengok ni, ini adalah dekat decenttrader.com lah. So ini graph ni dia menunjukkan spend output profit ratio, SOPR. Jadi yang belah merah atas ni adalah orang yang menjual Bitcoin dalam keadaan yang dia dapat profit. Yang bawah hijau ni adalah orang yang menjual Bitcoin tapi mereka jual dalam kerugian. Sepatutnya merah ke bawah, hijau ke atas, tapi tak tahu kenapa diorang buat indeks macam ni. Tapi tak apa, tak ada masalah. So apa yang kita nampak ni, saya tak pasti tuan-tuan nampak atau tak. Dekat sini semalam ada berlaku penjualan. Ada orang yang panik, bukan seorang lah. Maksudnya mungkin ada volume besar kan. Mungkin ramai yang tengah jual ni. Ramai tengah menjual tu, nampak hijau dekat sini. Dia nampak hijau. Itu yang dekat hujung tu lah. Mouse pun dia takkan nampak dekat skrin ni. Tapi apa yang saya nak tunjukkan adalah, boleh tak saya zoom? Okay, boleh zoom. Sekejap. Okay, sorry tiba-tiba dia ni. Okay, saya kena refresh kejap. Okay, so dia dekat kawasan ni lah. Okay, sebelum kita zoom, kita just tengok okay, dia tengah refresh balik. So kalau tuan-tuan, puan-puan tengok website ni, dia akan cerita lah SOPR ni macam mana and how to buy the Bitcoin dip. Maksudnya macam mana nak beli Bitcoin waktu tengah dipping. Dia akan tunjuk. Boleh tengok. Okay, graph tu dah keluar. So kalau kita tengok dari awal lah, dari 2016. Okay, setiap kali bila berlaku warna hijau ni kan, maksudnya orang akan menjual. Bila harga Bitcoin jatuh, orang akan jual secara besar-besaran, dan lepas tu dia akan pergi naik atas pula. Sama, setiap kali bila harga jatuh, benda hijau ni akan timbul dan kemudian harga akan naik. Cuma waktu bearish memang orang jual, dia tak naik. Ini waktu bearish. Maksudnya lepas dia dah pergi sejak Disember 2017, dia turun dan orang jual. Bila jual, memang bila jual besar-besaran, dia akan naik sekejap, tapi lepas tu dia akan turun balik, orang akan jual besar-besaran balik dan dia naik kejap. Maksudnya bearish atau bullish, dia bila ada penjualan besar-besaran ni, tengok ni, banyak orang jual waktu sekitar harga dia 5,000. Sekitar 5,000 ramai yang jual dan waktu tu
dia ada kenaikan sikit lah. Lepas tu harga jatuh lagi, ramai yang akan jual. So benda ni benda yang biasa. So siapa yang jual, kita belilah. Itu dia punya konsep dia. So sekarang semalam berlaku penjualan yang sangat besar, dan oleh itu harga Bitcoin, memang bulan Mac ni mungkin akan ada penjualan-penjualan yang ramai yang tengah menjual. Mungkin ramai yang takut dan sebagainya. Ramai akan jual. Jadi apa yang berlaku adalah, sekiranya yang benda hijau kita tengok tadi ni semakin banyak kan, ni baru satu, mungkin dia akan ada lagi banyak, then harga dia akan naik lagi. So kalau kita tengok last ni, ada yang penjualan macam ni sekitar bulan Ogos hingga September. Waktu tu Bitcoin dia pergi sampai 11k, lepas tu drop dekat 10k. Orang panik, dia jual kan. Sejak tu memang tak ada. Memang bulan 1 Bitcoin jatuh, tapi ramai yang optimistik, ramai yang masih hold Bitcoin. Diorang tak jual. Maksudnya dari 40k dia turun ke 30k, still diorang hold, diorang tak jual. Tuan-tuan dan puan, diorang tak jual. Tetapi even waktu dia pergi 18k, lepas tu dia turun kejap kan, pun orang masih hold lagi. Tapi sekarang dekat 58k, bila dia dah turun sekarang ke 45k macam tu, ada yang orang menjual. So kita tengok adakah line ni satu, ataupun mungkin hari ni pun ada yang orang jual ke kan, dan dia akan buat lagi satu line probably. Cuma saya tak expect line dia panjang macam ni lah. Saya tak expect line dia panjang macam ni. Yang ni pada bulan March ni, line dia agak panjang semua sebab corona dump. Waktu coronavirus kan, ramai yang uncertain, tu ada yang jual lah kan. Stock market pun sama juga, diorang panik. Okay, so kita kena monitor lah ni. So kalau ada lagi series of penjualan, maksudnya itu waktu baik untuk beli. Sebab sekarang ni tuan-tuan dan puan, siapa yang buat penjualan, pelabur-pelabur kecil kan, retail, big institution akan beli. Diorang yang akan beli. Diorang tunggu je siapa yang panik dan jual. Panik jual je dia beli, panik jual je dia beli, dan mereka akan push harga ke level yang seterusnya lah. So itu on the Bitcoin. Kita tengok dekat Ethereum. So Ethereum ni tak ada banyak nak cakap lah. Dia akan sekarang ni, dia ikut apa yang Bitcoin buat. Jadi tak ada banyak yang kita boleh harapkan daripada Ethereum. Dia tak boleh buat satu move yang independent. Dia akan ikut Bitcoin. So apa yang Bitcoin buat, dia buat lepas beberapa jam atau sehari selepas itu. Cuma dekat Ethereum pun kita nampak ada satu trend lah. Saya just nak highlight. Ada satu trend di mana saya nampak dia tengah ada bukan masalah lah. Dia ada resistance level yang dia kena break. Dia banyak kali cuba break, dia jatuh. Dekat sini dia cuba break 1005, dia jatuh. Lepas tu dia pergi dekat 1004, dia jatuh. So next resistance level untuk Ethereum adalah 1455 macam tu. Kita tengok boleh tak dia break, ataupun dia akan jatuh balik. Dia mungkin akan pergi 1002. So dalam jangkaan saya untuk Ethereum ni, saya tak letak harapan yang besar lah. Sebab saya faham Bitcoin, dia akan ikut Bitcoin, dan Bitcoin maybe akan pergi sampai 38k ke 40k ke kan. So kalau Bitcoin ke bawah, Ethereum pun akan ikut juga. Dia takkan nak break ni. Dia akan ikut juga. So based on apa yang kita tengok so far, tuan-tuan puan-puan dah lama follow channel saya, memang tuan-tuan puan-puan pun nampak Ethereum akan ikut Bitcoin. Jarang dia buat independent move dia. So kalau Bitcoin jatuh ke 40k kan, so expect Ethereum akan jatuh sekitar 1002. 1002. Kalau Bitcoin jatuh lagi, kalau Bitcoin pergi 40k dalam 1002, kalau Bitcoin pergi sampai 38k, 40% correction, then expect Ethereum untuk pergi ke 1000 ataupun 800 lebih. Benda tu ada kemungkinan. Sebab kalau Bitcoin jatuh lagi, Ethereum pun akan ikut. Cuma bulan 4, bulan 5 dia Ethereum pun akan naik. Sebab apa? Sebab selain Bitcoin, Ethereum pun dia ada institution besar yang beli. Dia ada institution besar yang
yang akan beli dia. Ya, kita faham. Sekarang ada narrative Ethereum killer, Polkadot, siapa lagi? Cardano kan, lepas tu Binance, Solana, macam-macam tengah datang. Tetapi investor besar dia tengok siapa yang paling lama ada dekat sana. So Ethereum buat masa sekarang ni dia orang lah paling lama kan, sejak 2016 macam tu. Jadi big institution dia akan tengoklah benda tu. Jadi kalau mereka buat pembelian, harga Ethereum akan naik balik. So buat masa sekarang tak ada banyak yang kita boleh analyse on dia punya price movement. Tapi kita nampaklah ada satu pattern, dia ada resistance level yang dia cuba nak break. Okay, itu on the Ethereum. So now kita bincang topik utama kita, ADA ataupun Cardano. Cardano orang panggil ADA ataupun ADA, kita panggil ADA kot lagi untuk pemahaman semua. Kita ikut macam yang orang-orang community cakap, dia orang panggil ADA kan, kita panggil ADA. So Cardano ni tuan-tuan puan-puan kena faham akan ada satu update besar-besaran yang akan berlaku, dijangka pada 1 Mac 9.45 PM waktu waktu UTC, macam waktu US lah. So dekat Malaysia lebih kurang pukul 5.45 pagi. Maksudnya sebelum subuh. Sebelum subuh akan berlaku update Merry Hard Fork update. So hopefully update tu berjaya, sebab kalau berjaya Cardano dia dah boleh buat dApp atas dia, dan boleh buat DeFi application atas dia, NFT. Dia akan buka satu ruang untuk buat app on top of diorang punya blockchain ataupun smart contract. So kita tengok dulu announcement ni. Announcement daripada, kita ambil dari Binance lah. Saya ambil daripada Binance. So dia kata sebab ada mungkin tuan-tuan puan-puan ada buat trading dekat Binance kan. So sebenarnya ada benda yang penting selain network upgrade ni. So dia kata Binance will support Cardano network upgrade and also hard fork. So the ADA network upgrade and hard fork will commence during Epic 251 or approximately 1st March 9:44 UTC. So ni yang saya kata dalam 5.44 waktu Malaysia lah pagi. So dia kata deposit dan juga withdrawal of ADA will be suspended. So kalau siapa yang nak deposit ataupun nak keluarkan Cardano, waktu tu tidak disarankan lah. Dia kata benda ni start from pukul 4. So maybe macam malam ni ke kan, tak berapa sesuai kalau ada yang nak deposit atau ada yang nak withdraw, sebab kita takut nanti duit stuck ke dan sebagainya. So saya nasihatkan tuan-tuan puan-puan, kalau nak buat deposit ataupun nak keluarkan Cardano, waktu siang ni okey lagi sekarang, tapi malam better tak lah. Saya tak pasti ni 4 UTC ni, kalau malam tu pukul waktu Malaysia ni pukul berapa. Tapi tuan-tuan puan-puan boleh Google lah kan. Basically ni sebenarnya tolak 8 je ni. Tolak 8. Okay. So then dia kata trading of ADA will not be affected. So maksudnya kalau tuan-tuan puan-puan nak withdraw atau nak deposit ADA memang tak digalakkan. Tapi kalau nak buat trading tak ada masalah. Trading tak ada masalah. Cuma nak keluarkan ataupun nak masukkan ADA je, dia problem lah. So tapi macam saya trading pun tak buat lah waktu-waktu ni, sebab ni waktu-waktu yang penting. Memang deposit withdrawal memang tak buat lah, tapi trading pun mungkin saya tak buat apa-apa. Sebab sekarang ni saya ada beli, saya hold je. Saya takkan buat apa-apa. Okay. So itu saja dari Binance punya ni lah. So just nak bagi tahu yang dia akan buat upgrade. And then kalau tuan-tuan puan-puan nak buat trading terpulang, so dia kata not affected. Cuma saya takkan buat trading lah waktu ni. Cuma yang penting jangan deposit ataupun keluarkan Cardano mulai pukul 4 UTC. Pukul 4 UTC. Okay. So itu on the Cardano. So next adalah, saya nak cerita sedikit tentang Cardano kan.
sebab upgrade yang bakal berlaku ni, dia kita panggil apa nama dia ni? Okay, dia tak tulis kat sini. Nama dia Mary update lah kan. Mary update. So sebelum kita nak cerita tentang Mary update ni, saya nak bagi tuan-tuan puan-puan faham tentang Cardano punya roadmap. Sebab dalam banyak-banyak projek cryptocurrency ni, roadmap Cardano ni bagi saya paling lama, dan juga dia ambil masa yang lama lah, sebab dia buat step by step. Sebab Cardano ni, ini saya share based on my personal experience. Antara cryptocurrency yang saya mula-mula beli adalah Cardano. Mula-mula of course kita beli Bitcoin. Tapi sebenarnya sebelum saya beli Ethereum, saya beli Cardano dulu. Sebab apa? Waktu tu saya tak pandai tengok market cap apa. Saya tengok murah je Cardano, beberapa sen je kan. Jadi kita pun beli Cardano lah. Dan waktu tu sebenarnya waktu yang bull run yang lepas, sekitar 2017 macam tu kan, memang Cardano tengah up. Cuma waktu tu saya tengok Charles Hoskinson ni, dia punya founder, banyak cerita pasal research dan sebagainya. Dan memang saya waktu tu rasa memang impressed dengan Cardano. Kenapa? Sebab saya tengok yang ni, video ni, Cardano Whiteboard Overview with Charles Hoskinson. So kalau tuan-tuan puan-puan ada masa, boleh tengok video ni. Memang video ni bagi saya memang power lah, the way dia explain Cardano dan sebagainya kan. So waktu tu saya pun beli Cardano. Lepas tu saya nampak Cardano ni banyak cerita research je kan. Kita pun macam boring lah sebab kita nampak Ethereum dah start buat smart contract lah, tu lah, ni lah kan. Lepas tu siapa ni, Tron pun datang, tapi saya tak beli Tron. Then EOS. So EOS pula dia kata dia nak buat, dia dah dapat 4 bilion kutipan daripada ICO dan sebagainya. So benda tu adalah benda yang impresif bagi saya. Walaupun EOS dia tak adalah satu roadmap yang macam panjang, satu roadmap yang sangat-sangat detail, tapi biasalah kita manusia kan, emosi kan. Waktu tu pun kita pun tak adalah kita banyak ikut emotion sebab baru lagi kan waktu tu. So bila tengok macam tu, saya pergi jual Cardano, beli EOS. Saya basically transfer lah. Tengok macam Cardano ni lambat lah, tak apalah, kita pergi EOS dululah, dan kita tengok balik Cardano. Dan pergi EOS, dan apa jadi, bull market pun habis, EOS pun terus jatuh. Dia walaupun dapat 4 bilion, tak banyak yang dia dapat buat. So itulah pengajaran bagi saya. Maksudnya kalau kita dah confident dengan fundamental coin tu, seboleh-bolehnya kita tak payah nak keluarkan. Semata-mata kita tengok ada coin lain yang tengah perform pada waktu tersebut. Jadi Cardano ni ambil masa yang banyak lama. Sepanjang bearish moment, mereka banyak buat research, dan sekarang adalah waktu diorang dia nak launchkan diorang punya smart contract, dApps dan sebagainya. So kalau kita tengok dekat roadmap ni, dia start dari ni Byron, lepas tu Shelley, Gauguin, Basho, Voltaire. Ini semua macam tokoh-tokoh apa, puisi-puisi. Yang Gauguin ni computer scientist lah, yang lain semua macam pensyair, puisi-puisi orang barat lah. Saya tak pasti kenapa Cardano gunakan nama mereka. Mungkin mereka ada sebab yang tertentu lah, asalkan tak adalah guna player nama, contoh Matish lah, Digia, tu yang tak bagus. Ini dah consider okay dah. So Byron punya stage ni, first adalah foundation. Dia nak bina dulu foundation. So itu yang berlaku pada bull run yang lepas. Fokus kepada mereka adalah Byron dan juga Shelley, di mana dia nak build the foundation. Dia nak build community. Dia nak orang faham apakah dia punya planning untuk Cardano, ke mana Cardano nak pergi dan sebagainya. So itu adalah dia build the foundation. Seterusnya dia pergi dekat Shelley. Shelley ni adalah pembinaan blockchain tu. Dia nak bagi blockchain tu as decentralized as possible. So kalau tengok dekat Shelley, kita sekarang ni di fasa Shelley nak ke Gauguin. Gauguin ni smart contract. So kalau tengok Shelley, Shelley ni dia the Shelley is a period of growth and development for the network.
Unlike Byron era, which began a single point of time when the mainnet was launched, the transition to Shelly is designed to achieve smooth, low-risk transition without service interruption. So time Shelly ni, dia nak bagi dia punya network betul-betul decentralized, dan dia nak bagi any transaction dan sebagainya berlaku dalam keadaan yang sangat-sangat lancar. Sangat-sangat lancar. Jadi Shelly ni lah sekarang kita tengah berada, sebab dekat Shelly ni yang mana dia buat proof of stake network. So sekarang ni kalau tuan-tuan puan-puan nak staking dekat Cardano, boleh buat staking dekat Cardano lah. Dia ada dia punya wallet dan sebagainya. Boleh check dia punya dia ada banyak tutorial for the Cardano on macam mana nak stake. Sebab sekarang ni mereka dah dapat lebih daripada 1000 staking pool. Untuk Shelly ni sebenarnya dia nak achievekan staking ni. Dia dah ada dalam 1400 stake pool, dan almost 70% of Cardano ni telah di stake. Kan kita dulu ada tengok kan, proof of work and proof of stake. So Cardano ni dia tengah buat proof of stake. So Shelly ni is basically about staking. So siapa yang ada Cardano semua tu kan, ada yang nak stake ke kan, boleh lah stake, sebab dia dah memang buka for the staking. Okay, next adalah Goguen. Goguen ni adalah smart contract. So dekat Goguen ni lah sekarang ni kita boleh tengok kalau berlaku kalau settle dia punya Mary Fork update ni, fokus sekarang ni fokus akan diberi kepada Goguen, sebab ramai developer tengah tunggu bila mereka boleh start buat app diorang atas Goguen. So dekat sini adalah more on the coding language dia, which is Platus. Itu ni dia punya language dia agak tough lah, Platus. Tapi ada satu lagi yang dia nak buat adalah Marlo. So Platus ni mungkin untuk orang-orang yang memang power coding lah, memang dah ada experience coder, mereka akan suka guna Platus. Tapi apa yang saya suka dekat one more thing about Cardano dekat yang Goguen era ni, dia dah roll out dah language yang bernama Marlo. Marlo ni dia punya coding ni macam senang. Dia macam warna-warni. Tuan-tuan boleh buka sendiri kot Marlo. Okay, kalau dia ada Marlo Playground. Kalau tengok playground dia ni, ini macam orang-orang yang tak pandai coding pun diorang boleh buat something. Diorang boleh achieve something. So ini yang something yang smart contract lain tak ada. Dia itu kesenangan untuk buat coding. Alamak, dia bukan dekat sini. Patutnya ada Marlo Playground tapi tak keluar. Cuba saya type Marlo Playground. Dia masuk Marlo, saya pun tak tahu, ni pun nama tokoh kot. Okay, Marlo Playground kita try. Kita just try tengok je. Just simple lah, kita nak tengok. So, mungkin tuan-tuan puan-puan boleh try yang dekat Marlo Playground ni. Kalau ada yang pandai coding ke kan, ataupun yang pandai coding sikit-sikit pun mungkin boleh try. Okay, dia ada option 1 simulator. Okay, cuba cuba start new project. Marlo, kita tengok Marlo, sebab saya ada try main Marlo hari tu. So ini basically dia punya ni lah. Ni view as block. So dia macam ni lah, kita nak pilih apa kan. Dia macam main puzzle. Macam main puzzle. Itu yang saya rasa macam wow kan. Sebab saya try main je lah. Kita nak cubalah kan, kalau dapat. Sebab saya bukan coder pun, saya pun masih belajar, banyak lagi saya tengah belajar. Tapi bila saya tengok Marlo Playground ni, mungkin budak-budak sekolah menengah pun boleh buat. Kalau dia punya level macam ni kan, mungkin budak-budak sekolah menengah pun boleh buat smart contract yang sendiri. Jadi saya nampak ini adalah satu benda yang sangat-sangat bagus yang dia cuba nak implement dekat Cardano. Sebab kalau macam Ethereum, dia pakai Solidity. Solidity ni dia based on JavaScript. Agak susah lah. Dia macam coding yang biasa. Dia tak ada warna-warni, macam dia tak ada blok-blok kita nak duk arrange kan. Tapi ini dia bagi blok. Itu yang saya suka dekat Marlo ni. So sekarang ni saya tengah duduk godek-godek dekat Marlo Playground ni. Kok kita boleh buat smart contract sendiri ke kan.
So itu adalah untuk GoGuen. So sekarang ni fasa kita ni, kita berada di antara Shelly dan juga GoGuen. Dia nak buat GoGuen. GoGuen ni dia nak start buat smart contract, NFT, dApps, DeFi punya application, semua dia nak start buat dah. So sekarang ni ini dia nak habiskan dan dia nak start dekat sini lah. So benda ni dua-dua tengah concurrent. Cuma yang Shelly ni tengah nak habis, GoGuen ni tengah nak start. So next dia akan pergi dekat Basho. Basho ni is more on scaling. Maksud scaling ni adalah speed, kelajuan. Macam antara masalah blockchain ni, macam contoh Bitcoin dan juga Ethereum adalah kelajuan. Macam Bitcoin, dia tak boleh proses banyak transaction dalam satu saat. Dia ambil masa. Sama juga dengan Ethereum. Ethereum pun hanya berpuluh-puluh je TPS dia, transaction per second. So Cardano ni, ini dia punya vision. Dia nak dalam satu saat transaction, dia nak achieve 1 juta transaction dalam satu saat. Itu antara aim Cardano. Dekat sini dia tak tulis yang 1000 tu, tapi saya ada baca dia orang punya aim adalah 1 juta sebab dia dah ada 1000 staking pool. Setiap staking pool kena proses 1000 transaction. Jadi 1000 darab 1000 akan dapat 1 juta. So dekat Basho nanti, scaling punya part ni adalah di mana dia akan test dia punya speed. Dia akan cuba bagi Cardano ni selaju yang boleh. Antara goal dia adalah 1000. Dia adalah nak buat Hydra lah, apalah kan. Dia orang ada. Cardano ni dia banyak nama-nama ni. Setiap benda ni, benda kecil-kecil, dia akan bagi satu nama-nama pelik dia, kan? So sekarang ni Basho ni, ini bagi saya mungkin kita takkan nampak dalam masa setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun. Ini akan berlaku waktu Ethereum dah start 2.0. Waktu Ethereum dah buat Ethereum 2.0. Sebab bila buat Ethereum 2.0, dia akan jadi lebih laju transaction dan sebagainya. So Cardano akan catch up. Dia akan masuk phase 4, phase Basho ni. Sebab Cardano dia punya aim nak buat 1 juta TPS. Mungkin boleh achieve, mungkin tak boleh. Saya tak pasti macam mana dia nak buat. Tapi kalau dia dapat deliver ni stage 3, kan, stage 2 dia dapat tutup dengan baik, stage 3 dia dapat deliver, mungkin stage 4 ni dia boleh deliver juga 1000 transaction per second. Mungkin dia boleh deliver. So ini kita tengoklah what gonna happen. And then last adalah Voltaire. Voltaire punya era ni pula adalah di mana dia dah siap semua dah. Dia dah siap semua, transaction dah laju, smart contract dah banyak, dApps dah banyak dekat smart contract. Ada macam-macam use case kan. Transaction dah laju dan dia akan bagi handover kepada community. Sebab community dah start dari satu lagi, dari foundation lagi, diorang dah ada community. Sekarang community pun makin berkembang. Mungkin tuan-tuan puan-puan yang rasa nak buat staking dekat Cardano akan jadi sebahagian daripada community Cardano kan. So community dia akan semakin berkembang dan akhirnya network Cardano akan jadi self-sustaining. Maksudnya tak perlu lagi lah Cardano buat banyak upgrade dan sebagainya. Dia dah boleh bagi the whole network tu kepada community untuk jaga. Macam mana yang Bitcoin sekarang. Macam Bitcoin, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, developer asal dia Satoshi Nakamoto dah tak buat apa dah. Community yang sekarang build their foundation tu around Bitcoin. So Cardano pun dia expect benda tu akan jadi dekat Cardano jugalah, di mana community yang akan pegang Cardano. So tu yang dia kata stage 5 ni adalah governance, pengurusan. Ini adalah stage terakhir. Kalau dia dapat 1, 2, 3, 4, then 5 adalah more on pengurusan lah. So ini basically adalah roadmap yang saya nak cerita. Sebab roadmap dia memang panjang. Kalau tengok detail-detail dia, ya Allah, panjang betul. Tapi apa yang saya nak bagi mudah, senang. Byron Foundation adalah pemahaman. Yang kedua adalah decentralization. Maksudnya blockchain itu sendiri, diorang tengah betul-betul lengkapkan blockchain mereka. Ketiga adalah smart contract, di mana dekat sini akan boleh buat application, boleh buat DeFi application, NFT dan macam-macam lagi lah. Games pun boleh juga. Dan 4 adalah more on scaling. Scaling maksudnya speed. Dia nak bawa benda tu jadi laju. Decentralization is more on security. Yang stage 2, stage 3 more security. 4 ni scaling. Dia nak bagi laju. Dan lepas dah dapat kelajuan yang bagus, dia akan pergi kepada pengurusan, which is handover kepada community.
So itu on the ni lah. So sekarang ni berbalik kepada update yang mereka nak buat kan. Ini kita boleh tengok dekat dia punya Cardano Blockchain Explorer. Tuan-tuan puan-puan boleh Google Cardano Blockchain Explorer. Dekat sini tuan-tuan boleh tengok. So kan dia kata upgrade ni akan berlaku dekat Epic 251. So sekarang ni dekat Epic 250 dan nak habis dah. Bila habis ni dia akan buka Epic yang baru. So jarak antara satu Epic kepada Epic yang lain dia adalah dalam 5 hari. Setiap 5 hari akan muncul Epic yang baru. Dan dalam Epic dia akan ada slot lah. Ada slot-slot dia. Okay, so nak bagi faham benda ni, kita kena buat. Kita kena tunjuk dalam bentuk diagram. Okay, tuan-tuan puan-puan. So katakanlah contoh. So Epic ni dia ibarat satu kotak yang besar. Dan dalam Epic akan ada beberapa slot. Dan dalam setiap slot akan ada satu blok. So ingat Epic slot, dalam Epic ada slot, dalam slot ada blok. So slot dia boleh ada sebanyak yang boleh dah. Dalam setiap slot akan ada satu blok. So katakanlah dalam konteks ni kita ada Nilofa. So setiap slot ni dia yang buat blok ni adalah daripada staking pool lah kan. So dia ada banyak-banyak pool dia kan. So setiap pool akan dapat akan uruskan satu slot untuk dia createkan blok. So dia kena proses transaction untuk createkan blok dia. So sebelum epoch ni terbentuk, setiap staking pool akan lantik ketua. Contoh kita ada staking pool Nilofa jadi ketua. Yang kedua kita ada Elon Musk kan. Contoh Elon Musk minat kat Cardano, so dia pun jadi ketua stake pool. Lepas tu The Rock pun tiba-tiba kan selebriti pun sekarang banyak masuk blockchain. The Rock pun dia buka satu stake pool juga. Dia jadi leader kan. Dia dilantik jadi leader. Dan keempat Arsenal. Yalah, Arsenal sekarang tak ada duit nak beli player baru kan. So Arsenal pun buka lah satu staking pool kan. Sebab kesian kan tak ada duit, bolehlah dapat duit dari jadi ni ketua stake pool ni. So empat-empat ni pun mereka akan hasilkan blok. So ada instance di mana slot tu takkan ada blockchain. Contoh The Rock busy. Dia tak buat staking. Dia dengan dia punya community tak buat kerja lah, pemalas kan. So takkan ada blok. Namun majority akan bekerja untuk dapatkan blok. Sebab kalau dapat blok baru dapat income kan. So majority akan buat lah. So kadang-kadang ada slot empty tu, itu biasa. So usually mereka akan penuhkan slot-slot ni. Dan akhirnya dia akan lengkapkan epoch dalam masa 5 hari. Macam tu. So diorang akan sentiasa akan dapat slot-slot untuk mereka penuhkan lah. So ini beza antara blockchain Cardano dengan blockchain proof of work daripada Bitcoin. Itu perbezaan dia, di mana dia akan ada banyak staking pool dia dan akan ada ketua lah. So ketua ni diorang ni tak kekal. Contoh untuk epoch contoh epoch 1 ni lah kan. Untuk epoch ni lah ketua Nilofa, Elon Musk, The Rock dengan Arsenal. Mungkin epoch lain ketua-ketua dia lain pula. Dia akan sentiasa berubah. So mereka takkan jadi leader selama-lamanya. Akan sentiasa berubah. Cardano akan assign, okay, Nilofa kali ni kau leader, next epoch bagi dekat nak bagi dekat siapa kan, bagi dekat Elizabeth Tan. Ni Elon Musk, okay, hari ni kau leader, next epoch pula bagi dekat Bill Gates. Ni The Rock, okay, sekarang kau tak dah lah jadi leader, lepas tu tak buat blog kan. Next ni bagi Stone Cold pula then Stone Cold jadi leader untuk ni. Ni Arsenal, mungkin next ni bagi dekat Chelsea ke contoh. Dia macam tu. So tak ada leader yang akan kekal. So hopefully tuan-tuan faham apa maksud bukan epoch, Epic and juga slot dan juga blok. So boleh tengok dekat sini. Epic setiap 5 hari dia akan berubah. Dan ni pula dia punya blok. Dia slot. Setiap slot akan ada satu blok dia. So apa dia punya intention adalah on the long term nanti dia akan buat konsep Hydra pula. Hydra ni nak proses
1000 transaction. Kalau ada 1000 staking pool, so macam ni lah, Nilofa kena buat 1000 transaction, Elon Musk kena buat 1000 transaction. Ni semua ni kena buat 1000 transaction. Itu adalah nanti on the fourth stage pula. Waktu tu akan ada Hydra lah. Ni semua ni akan jadi geng-geng Hydra. Hydra tu tak tahu, mungkin ada kaitan dengan Marvel ke apa, saya pun tak tahu. So itu antara planning dia lah on the next one. Okay, so ini adalah part blockchain yang saya nak explain dekat tuan-tuan puan-puan. Hopefully tuan-tuan puan-puan faham fundamental on Cardano. So tuan-tuan boleh explore sendiri dekat Cardano. Cuba je, cuba dia punya blockchain, apa dia punya coding ke, kalau yang pandai coding, cuba tengok. Ada yang kalau nak buat staking ke kan, rasa nak contribute, cuba je. Kalau rasa takut pun tak payah buat apa-apa. Kalau tuan-tuan puan-puan rasa tak yakin dengan Cardano pun tak payah buat apa. Sebab apa? Macam saya kata, saya bukanlah financial advisor. Saya hanya bagi maklumat, bergantung kepada tuan-tuan puan-puan untuk buat tindakan tuan-tuan puan-puan. Next, kita tengok. Okay, dari sudut news dan juga sentiment analysis ni, sekarang ni news banyak bullish on Cardano. Selama ni 4 tahun lebih kan, memang Cardano ni dia buat kerja sorang-sorang lah kan. Dia punya founder pun duk promote sorang-sorang kan. Sekarang ni banyak news-news yang bullish, news-news yang sangat positif. Bayangkan Dubai Fund ni, apa entah nama dia, F7 FD7. Diorang jual 700, ni apa yang dia kata lah, diorang jual hampir 750 juta USD Bitcoin untuk beli Cardano dan juga Polkadot. Maksud dia, bagi mereka rasa Bitcoin ni macam tak ada banyak function. Tu dia kata Bitcoin is pretty useless. Tapi saya kurang bersetuju lah. Bitcoin dia ada function dia. And sebenarnya ada juga few project yang orang nak bina atas Bitcoin. So community Bitcoin mereka tengah buat kerja. Cuma sekarang ni nampak macam tak berguna lah kan, dari sudut development. Tapi value tu still ada. So itu saya tak berapa setuju dengan Dubai based fund ni lah. Tapi saya setuju bab yang dia beli Cardano dan juga Polkadot. Sebab memang betul, dia nampak, saya faham angle dia. Dia nampak okay, Bitcoin ni tak ada banyak yang dia nak achieve. Dia masih dengan proof of work dan sebagainya. Tapi Cardano, Polkadot, Ethereum ni dah shift ke arah proof of stake. So dia nampak benda tu, dan dia nampak yelah dah boleh buat DeFi application. Banyak function yang banyak projek yang boleh dilaksanakan. Macam Ethereum pun dah ada banyak use case dah. Game lah, DeFi, NFTs, banyak benda boleh buat kat Ethereum. Sama juga dia nampak Cardano dengan Polkadot pun boleh buat benda yang sama. Jadi dia jual Bitcoin dan dia akan letak dekat Cardano dan juga Polkadot. So benda ni adalah news yang sangat-sangat positif untuk Cardano, termasuk jugalah Polkadot. Tapi sekarang ni memang Cardano yang ada dekat pemerhatian ramai orang. So maksudnya big institution dah mula nampak Cardano. Big institution ni dah mula nampak Cardano. Dulu Cardano dia fokus on research. Jadi institution pun tak tengok sangat. Diorang tengok apa yang diorang nak buat. Tapi as time goes by, Cardano pun tengah ada progress dan sebagainya. Jadi big institution pun mula tengok Cardano dan mereka mula nak beli. Dan next adalah Cardano ni dia nak cuba, ini antara move yang bagi saya adalah move yang sangat-sangat strategik. Sebab Afrika, kalau kita faham negara Afrika macam mana, dia ada masalah inflation, masalah ekonomi, masalah politik yang tak stabil dan sebagainya. Jadi Cardano ni dia nak cuba buat satu projek dekat Afrika. Dia nak cuba build dia punya base dekat Afrika. Sebab apa? Afrika ni adalah antara negara yang bermasalah, dan kalau Cardano dapat menyelesaikan masalah-masalah di Afrika menggunakan blockchain, sudah tentu Cardano akan really akan ada satu foundation yang kuat dan dia boleh grow. Sebab kalau dia nak buat dekat US, negara-negara maju, basically negara-negara maju dia dah ada diorang punya solution, dia ada yang pakai centralized solution dan sebagainya. Tetapi dekat Afrika benda itu mereka sangat ketinggalan. Jadi kalau Cardano dapat bawa diorang punya blockchain teknologi untuk memajukan Afrika, negara-negara Afrika ni, maksudnya dia punya valuation, dia punya nilai memang akan meroket. Sebab nak majukan Afrika ni bukan perkara yang mudah. Tapi diorang berani, diorang daring. Ni bagi saya memang ini
bagi saya macam memang beranilah dia nak ambil Afrika, bukan satu negara ambil satu benua Afrika tu, dan dia nak cuba implement Cardano dekat kemajuan benua Afrika tu sendiri, ya. So ini tuan-tuan boleh baca sendirilah. Dia nak buat dekat 5 major African countries. Dekat mana ni? Kenya, Nigeria, Tanzania dengan Ethiopia. Ni semua negara besar ni. Macam negara paling besar dekat Afrika is Nigeria, kalau tak silap saya, according to population lah kan. So kalau dia dapat maju kan 5 negara ni dekat Afrika, then memang power lah. Sebab sekarang ni kita nampak satu-satunya individu yang aktif dekat Afrika sebenarnya Bill Gates. Tapi Bill Gates ni more on kesihatan. Ebola lah, dia more on kesihatan. Dia tak ada nak bawa teknologi Microsoft apa nak majukan. Dia sebenarnya fokus kat kesihatan. Cardano diorang nak bawa teknologi dekat Afrika. So itu beza dia, ya. Dan seterusnya inilah perkara penting, di mana Grayscale telah membuat announcement untuk buka trust fund untuk few cryptocurrencies yang baru. Ini adalah, tengok ni, the digital asset currently under consideration. Mereka tengah consider few cryptocurrency punya project lah. Antaranya Aave. Kebanyakan ni saya pernah cerita dulu. Bukan cerita lah, sebenarnya pagi antara top altcoin dan sebagainya. So Aave, Basic Attention Token. Ini bagi saya, siapa tak install Brave browser memang rugi. Memang rugi tuan-tuan puan-puan. Sebab apa? Basic Attention Token ni boleh dapat free hanya dengan gunakan diorang punya browser. And kalaulah Grayscale buka trust fund based on BAT token, harga dia akan naik lagi. Jadi saya pun setiap video saya letak Brave punya link. So tuan-tuan puan-puan dapat download dan dapatkan Basic Attention Token. Memang sekarang nampak sikit, tapi kalau kumpul, mungkin tahun depan ke 2 tahun depan ke kan, kalau valuation dia makin naik, kita tak tahu, mungkin boleh dapat beribu-ribu jugalah kan. Kita tak tahu berapa banyak dia boleh naik. Tapi yang penting kumpul dari sekarang. Duit free hanya dengan melayari internet, ya. So Brave dia nak BAT dia nak buka Cardano. Cardano pun dia tengah consider Chainlink, Compound, ni semua banyak yang ni lah. Banyak yang dia tengah ni Polkadot, Reserve Right, Stacks, The Graph. So ini hint lah tuan-tuan puan-puan, kalau ada yang nak invest dekat mana-mana altcoin ni, boleh tengok yang ni, boleh tengok list ni. So ini under consideration. So mungkin dia ambil semua, dia buat trust fund untuk semua, ataupun mungkin dia ambil sebahagian. Tuan-tuan puan-puan kena monitor lah, mungkin dengan study. So apa maksudnya? Selalunya kita tengok coin-coin cryptocurrency cryptocurrency ni ada yang berisiko. Tapi kalau ada company macam company besar Grayscale nak buka trust fund, maksudnya dia memang tahu benda tu dah kurang risiko. So benda ni memang safe lah, sebab tu diorang pun boleh buat trust fund. Macam Ripple, XRP ada isu baru-baru ni, diorang tutup terus. Diorang hold dulu trust fund untuk XRP. Tapi diorang buka banyak yang baru-baru ni, Uniswap lah, The Graph lah, banyak yang dia buka. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh pilih, boleh pilih mana nak hold. Kalau nak beli semua pun tak ada masalah, tak nak beli pun tak apa, ataupun nak pilih sebahagian pun tak apa, ataupun nak tunggu mana yang dia betul-betul buka dia punya trust fund kan, dan invest pun okey. Tapi bagi saya, bila dia letak ni sebagai consideration pun, bagi saya ini adalah antara projek-projek yang bagus lah. Ini antara projek-projek yang bagus. So kalau saya banyak akan tengok on the DeFi punya side. Mana yang sentuh DeFi tu, saya akan kumpul lah. Tapi macam contoh coin-coin yang lama macam Monero tu kan, Monero tu saya tak berapa berkenan sangat nak hold. So Monero ni dah lama dah, tapi baru dia nak ni kan. So maybe Monero akan naik, cuma saya tak berapa prefer lah Monero. Itu je. Bukan saya halang siapa-siapa beli, cuma saya punya preference bukan terhadap Monero. Sebab bagi saya Monero patut dah lama dah ada, ni baru nak masuk. Tapi other than that, yang lain ni semua coin-coin yang baru. Kalau tak silap saya ni lah, semua ni coin-coin yang baru, dan banyak adalah daripada
DeFi. Cuma saya terkejut dia orang consider juga EOS ni. EOS ni antara yang saya macam berbulu sikit, sebab dia tak buat banyak development dulu kan. Tapi tak apa, mungkin Grayscale ada maklumat yang lebih power lah kan. So ini benda penting. Kalau tuan-tuan puan-puan nampak macam Cardano ni, Grayscale nak ni kan. So tuan-tuan boleh bayangkan institution besar akan masuk. Dia akan masuk dekat Cardano. Semua ni dia akan masuk juga, tapi kita bincang Cardano kan. So institution besar akan masuk dalam Cardano sebab dia nampak, oi, Grayscale pun dah beli. So diorang ada banyak option. Tak semestinya diorang perlu beli Bitcoin ataupun Ethereum. Dia boleh beli Cardano. Dia boleh dan Cardano punya ni akan diperdagangkan di stock market US lah ya. So benda-benda ni semua agak bullish dan akan syarikat besar banyak akan masuk lepas ni. Dan kalau kita tengok Twitter ni, artis Gene Simmons ni, dia ni rocker ataupun yalah rocker daripada band Kiss. Band Kiss ni band-band 70-an dululah. Band heavy metal ke, ada yang kata black metal kan. So dia pun mengumpulkan Cardano. Sebab bagi saya artis ni diorang banyak, yalah macam Elon Musk ni dah boleh consider macam little bit of celebrity kan. Dia banyak cerita pasal Dogecoin, Bitcoin, Dogecoin. And then samalah Snoop Dogg pun Dogecoin dan macam tu. Tapi ini adalah antara artis yang bagi saya sokong dia beli Cardano. Tak banyak selalunya artis dia akan pergi kepada Dogecoin ataupun Bitcoin. Tapi first time saya tengok artis yang tengok Cardano ni sebagai potential. Tapi sebenarnya Gene Simmons ni tak adalah famous sangat, tapi yalah dia artis lama kan, macam Otai kan. So that's the thing saya nampak. Okay, ini adalah antara benda yang bullish. Sebab kalau selebriti yang macam ni pun beli, benda orang-orang biasa akan lagi mudah nak explore blockchain dan juga cryptocurrency. So tuan-tuan dan puan, ini antara perbezaan bull run yang sekarang dengan bull run yang dulu. Bull run yang dulu tak banyak artis yang beli coin, tak banyak artis yang cakap pasal blockchain dan sebagainya. Even Bitcoin tak banyak. Sekarang punya bull run, banyak artis-artis mula cerita tentang Bitcoin dan sebagainya. Artis-artis luar negara lah. Artis Malaysia saya tak nampak lah artis Malaysia punya ni. Tapi hopefully diorang nampak, hopefully artis Malaysia nampak and they try to do something. Sebab saya boleh jangkakan, contoh saya pernah cerita pasal Theta blockchain dulu kan. Entertainment industry ni antara industri yang blockchain akan sampai juga. Eventually dia akan sampai juga, cuma tunggu masa. Sebab tu macam artis macam Gene Simmons ni semua, dia dah masuk dulu. Tak mungkin dia dah nampak benda ni akan datang dekat industri hiburan, jadi kita prepare. So saya tak tahulah kalau ada artis Malaysia yang tengok channel ni, then maybe you guys boleh explore something. Sebab dia ada macam Theta yang saya nampak paling rapat dengan industri hiburan. Dan yang kedua adalah NFT, non-fungible token. Itu saya kena buat topik yang lain on NFT lah. Banyak artis dah mula masuk dekat NFT. Logan Paul, YouTuber lah, Logan Paul, and then siapa lagi, Mark Cuban bukan artis tapi dia macam celebrity entrepreneur lah, macam tu. Gary V, dia pun nak explore NFT. So artis akan masuk blockchain, cuma angle dia akan masuk ikut lain lah. Sebab dia tengok benda yang hiburan kan. So Dogecoin tu sesuatu yang menghiburkan. Sebab tu ramai duk cerita pasal Dogecoin. So ni Cardano bukan benda yang menghiburkan, tapi artis ni mungkin dia pandai kot. Gene Simmons ni seorang yang bijak, jadi dia beli Cardano. Dia pun invest dan dia pun bagi tahu dekat orang, siapa nak invest lah. So ini adalah antara sentimen yang sangat-sangat positif. Dia boleh drive adoption of Cardano. Next kita tengok price action of Cardano pula. Kita tengok pergerakan coin Cardano. Okay, kalau kita tengok dari sudut technical analysis ni, okay, berita baik tuan-tuan puan-puan. Okay, kalau tengok, saya besarkan sikit. Last dia pergi harga ni dekat 1.4 kan, dia naik 1.4, lepas tu dia turun sampai 1.1, sekarang dia buat naik. So apa yang saya buat, saya nampak ada satu resistance level sama macam Ethereum. Cuma yalah menjelang menjelang Mary update ni, dia dah pecahkan dia punya resistance ni. Saya sebenarnya tadi je baru saya tengok dia tengah cuba nak test 1.2. Sekarang dia dah break, dia dah pergi 1.3. Jadi saya rasa menjelang
Mary update subuh esok ni, mungkin dia akan tengah naik, mungkin dia akan naik. Tapi dia mungkin akan jadi buy the rumor, sell the news punya factor mungkin akan berlaku. Contoh waktu update tu habis, tengok-tengok dia drop kejap, boleh berlaku. Tapi saya tengok long term lah, long term memang dia akan naik lepas tu kan. Cuma hopefully update tu berjaya. Apa yang penting adalah Mary update yang bakal dijalankan nanti perlu berjaya, then dia akan naik. Kalau ada apa-apa technical error dan sebagainya, mungkin harga dia akan jatuh dan benda tu tidak bagus untuk Cardano. Tapi saya rasa shouldn't be no problem lah. Setakat ni saya tengok macam Ethereum pun dia buat upgrade, dia semua blockchain buat upgrade so far successful. Sebab usually dia orang akan buat banyak testing sebelum dia buat launching macam ni. So sekarang ni dia dah break dan saya expect dia akan terus naik kan. Apa yang positifnya, macam contoh sekarang 7.20 pagi ni, waktu malam untuk orang US. Mungkin ada yang dah balik kerja waktu ni duduk beli Cardano. Dan juga orang Asia pula, macam yalah orang Malaysia, Hong Kong kan, Asian country, waktu ni waktu diorang bangun pagi dan diorang pun mungkin akan beli Cardano. Dia tengok alamak, esok nak buat upgrade ni, dah ramai akan beli. So saya jangkakan hari ini akan ada pembelian besar-besaran dekat Cardano. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan yang dah beli Cardano sebelum ni, alhamdulillah, memang timing tuan-tuan puan-puan memang power lah beli sebelum update ni kan. Siapa yang sekarang ni mungkin nak beli, mungkin tak tahu, mungkin ada network jam ke dan sebagainya, mungkin akan ada problem sikit. Tapi selagi macam dekat Binance kata kan, selagi pukul 4 UTC sebelum tu kalau beli, then okay lah kan. So that's the thing about Cardano. So ini dia punya price movement, dan saya nak tunjukkan juga ada satu benda yang interesting on the price movement of Cardano. Okay, kita kecilkan sikit. Okey. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, dia ada naik kan. Dia ini dia kekal, lepas tu dia naik. So let's say kalau start daripada sinilah, start daripada 10 hari bulan 2. Dia naik, dia turun, lepas tu dia naik lagi tinggi, dia turun, lepas tu dia naik lagi tinggi, dia turun. So kita nak tengok dari sudut percentage. So kita draw. Okey. So let's say dari sinilah dari 0.6 dia naik. Dia naik ni 46%. Okey. Kemudian dia turun balik. So let's say ni dari harga dia top, dia turun ni lah paling bawah dia. Dia turun 30%. Okey, dia naik 46%, lepas tu dia turun 30%. Lepas tu dia naik balik. Okey, lepas tu dia naik balik. Kita ambil dari harga yang paling rendah ni dekat 0.6, dia naik sampai ke 1.2. 72% kenaikan tuan-tuan puan-puan. 72% kenaikan. Dan dia turun balik. Okay, let's say dia turun balik dari sini, dia turun sampai harga dia ke 0.8 ni kan. Dalam dia drop dalam 32%. Dia drop dalam 32%. Dan lepas tu dia buat kenaikan balik kan. Lately dia buat kenaikan balik dari harga, so paling rendah dia pergi 0.8, dan dia pergi sampai mana ni, sampai 1.4. 80% tuan-tuan puan-puan. Tengok 46% naik, turun 30%. Lepas tu naik 72%, turun 32%. Lepas tu naik 80%, dan dia turun. Kita tengok dari sini, dia pun turun paling rendah dekat sini dia turun. Betul ke? Sekejap kita alihkan. Yang ni tak nampak. Saya betul delete kot. Ini masalah yang ni.
Dia bagus in terms of tools dia banyak, tapi dia jenis degil sikit. Tak nak ikut arahan mouse ni. Okey, kejap. Okey, tapi saya agak-agak lah saya agak-agak dia. Okey, sekarang boleh move kot. Okey. Delete. Okay. So let's say paling rendah dekat sini. So betul lah, somewhere 1.1. So katakan dia buat move ke atas. Katakan dari harga lowest dia 1.1, dia nak buat move ke atas. Kita ambil lah previous one 70% kan. Contohlah dia buat 70% juga. Let's say kita kata previous one dia naik 80%. Contoh dia buat 80%. So kita tarik sini. Harga dia tuan-tuan puan-puan almost $2. Jadi jangan terkejut. Dalam short term ni, mungkin lepas update tu berjaya, tiba-tiba tuan-tuan tengok harga dia dekat $2. Jangan terkejut, sebab based on bulan Februari ni, dia naik 40%, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik balik 70%, lepas tu turun 30%. Sekarang ni pun dia dah drop 30% daripada dia punya ni. Dan sekarang dia nak naik balik. Kemungkinan kalau dia buat macam yang lepas, 80% boleh dapat dalam $2, tuan-tuan puan-puan. Boleh dapat dalam $2. So itu yang saya nak tunjuk dia punya price action. Dia setiap kali dia turun, dia naik lagi tinggi. So itu untuk Cardano lah. So siapa yang beli Cardano sebelum $1 ni memang untung. Sebab bagi saya $2 ni dia boleh achieve, tak ada masalah. Kalau update ni berjaya dan sebagainya, dan kalau Bitcoin tak turun sangat, dia cuba stabilize, Cardano akan ambil kesempatan untuk naik lagi. Itu on the technical analysis. Dan kita tengok pergerakan on chain for Cardano pula. Okay, kalau tengok Cardano ni boleh tengok dekat stakingrewards.com lah. Ini kalau kita nak tengok on the cryptocurrency yang orang biasanya stake ni. Cardano 74% of dia punya coin supply ni di stake. Maksudnya ramai community yang support Cardano, jadi diorang stake diorang punya Cardano dekat dia punya network lah. Kedua Polkadot, ketiga Avex, keempat Algorand. Ethereum 2.0 dekat tangga kelima, dan dia hanya 2.78% je Ethereum yang di stake. Nampak tak tuan-tuan puan-puan? Sebab apa Ethereum mahal sangat? Orang rasa rugi nak stake. Sebab nak stake kena stake 32 ETH. Banyak tu. Dan dah lah dengan waktu bull run kan. Jadi diorang mungkin nak ambil profit dan sebagainya. Jadi diorang tak nak stake dulu. Sebab tu saya rasa agak susah untuk Ethereum nak dapat Ethereum 2.0 untuk orang stake. Dia kena berusaha untuk dapatkan banyak orang staking diorang punya Ethereum. So dekat sini tuan-tuan boleh nampak dah Cardano banyak yang stake. So sebab tu bila stake banyak, dia mengurangkan supply. Bila supply kurang, demand akan naik dan harga akan naik. So nampak Cardano, Polkadot, Avex, Algorand ni semua antara yang di stake. Jadi sebab tu harga mereka sentiasa meningkat. Bawah-bawah ni adalah Tezos, Cosmos dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak tunjuk adalah Cardano adalah antara cryptocurrency yang banyak di stake. So ini antara indikator yang penting. Sebab kadang-kadang cakap je tak ni, kita kena tengok juga performance on chain dia macam mana, kan? So ini adalah Cardano punya staking punya ni lah, antara yang top. Dan kenapa orang stake dekat Cardano, dia bukan macam Ethereum. Ethereum ni lepas Ethereum 2.0 keluar baru boleh unstake. Cardano ni diikut masa. Even nak stake through Binance kan, 30 hari ke 60 hari ke boleh, ikut masa, tak ada masalah for the Cardano. Next kita nak tengok on the network itself. Ini yang paling penting. Ini kita ikut konsep Metcalfe Law. Metcalfe Law di mana semakin banyak user terhadap network itu, semakin berharga network itu akan jadi. So maksudnya dia akan jadi semakin mahal lah. So dekat sini tuan-tuan boleh tengok dekat coinmetrics.io.
Ini adalah bilangan addresses yang dibuka. So setiap kali kalau kita beli, contoh kita beli Bitcoin, kita beli Ethereum, kita akan buka address Bitcoin ataupun Ethereum atau mana-mana cryptocurrency. Kita akan buka address. So itu maksudnya ada new participant dalam network tu lah. So untuk Bitcoin yang warna merah ni adalah Bitcoin. So nampak tak? Asalnya dulu-dulu 640 orang je ada Bitcoin. Lepas tu dia pun grow. Dan tahun waktu bull run yang lepas 2017, dia dah ada 1 juta pengguna, 1 juta yang buka address Bitcoin. Lepas tu bila harga dia drop, dia yang jual Bitcoin dan sebagainya. Ini adalah wallet-wallet yang aktif, maksudnya ada transaction, bukan wallet yang dormant, yang tak buat apa-apa. So slowly dia pun jatuh dan sekarang ni dia dah achieve balik 1.1 million active address. Dia dah achieve balik macam 2017. Sama juga dengan Ethereum. Ethereum pun semakin naik dan dia pun waktu bull run yang lepas ada dekat 680,000 address dan sekarang dia dah pergi balik dekat sekitar 500,000. So user ni semakin meningkat untuk Bitcoin dan juga Ethereum. So cuma perjalanan Bitcoin Ethereum ni kalau kita tengok, Ethereum laju dia catch up. Mula-mula sejak dia start 2015 pap laju dia catch up. Dan lepas dia achieve dia punya all time high, dia follow je Bitcoin. Dia punya ni macam gap dia antara Bitcoin sama. Gap dia antara Bitcoin tu sama. Next yang biru ni adalah Cardano. Eda kalau kita tengok mula-mula ialah tak banyak. Saya dulu ada beli Eda pun sekitar 2017, sama dekat sini. Sama ialah akhir bulan Oktober macam tu dekat sini. So dia pun naik. Lepas tu dia turun kejap. Dan sekarang ni ni starting bulan Oktober 2020, banyak yang mula masuk dalam Cardano. Dia dah ada banyak participant. Dan sekarang ni dia nak cuba merapatkan diri dia dengan Ethereum. Sebab kalau kita tengok, Ethereum dia dah level kat sini dah. Smart contract dia lah king. Bawah dia ramai tengah bersaing. So orang sekarang, projek lain semua tengah catch up. Polkadot ke, Cardano ke, even Binance, mereka tengah catch up. Ethereum dia tengah catch up. Dia tengah pergi dekat Bitcoin, cuba catch up kan. Sebab beza dia dengan Bitcoin dalam, Bitcoin ada 1.2 million user, Ethereum dalam 600, hampir separuh. Dan Cardano pula 90k, Ethereum dalam 600k, Cardano dalam 90k. So kalau beza Ethereum dengan Bitcoin adalah separuh, at least Cardano kena pergi user dalam 300k. So dia akan jadi separuh daripada Ethereum. Dan kalau dia pergi separuh daripada Ethereum, harga dia memang akan naik banyak, tuan-tuan puan-puan. Contohlah kalau dia nak pergi separuh daripada Ethereum, dia kena ada dalam 300,000 user. Sekarang dalam 90k. Let's say 100k, kita ambil bunda 100k, dia kena pergi 300k user, darab 3, achieve 3 kali ganda. Jadi harga sekarang ni, harga Cardano sekarang ni, yang tuan-tuan puan-puan tengok dekat $1.2 dan sebagainya, darablah dengan 3, boleh achieve sampai 3.6. Saya punya expectation untuk Cardano ni, on this bull run punya ni lah, kalau Ethereum pergi lagi tinggi, Bitcoin pergi lagi tinggi dan sebagainya, Cardano not possible untuk pergi sampai 10 USD. Not possible kalau bull run tu berterusan. Kalau tak ada bull run pun, kalau let's say things agak stagnant on the short term, saya tengok short term ni mungkin by bulan Jun macam tu kan, mungkin Cardano boleh pergi $3 dan sebagainya. Bulan ni mungkin $2, dan sorry bukan Jun, by April macam tu mungkin boleh pergi $3. Sebab Cardano ni tengah buat rapid movement dia, tuan-tuan puan-puan. Cumanya perlu diingat, Cardano masih bersaing dengan Binance, masih bersaing dengan Polkadot. Sebab nak kerja Ethereum ni bukan satu tugas yang mudah. Memang kita nampak price dia semua tengah naik dan sebagainya, tapi beza dari sudut user network Ethereum dengan Cardano ni jurang dia sangat besar. Tapi mereka tengah catch up. So kita tengok, kita monitor sejauh mana, serapat mana mereka boleh kejar. Lagi rapat dia kejar, lagi tinggi harga dia akan
naik. So itulah cerita on-chain analysis for Cardano. So hopefully tuan-tuan puan-puan jelas on Cardano punya blockchain, dia punya vision dan sebagainya. Sebab saya nampak ramai yang mula nak invest on Cardano. So saya pun nampak potential untuk Cardano grow tu sangat tinggi, dan memang tidak dinafikan kalau mereka dapat buat dia punya update ni. Antara benda yang saya suka adalah dia tak ada, patutnya saya cerita tadi tapi baru teringat, dia tak ada execution fee. Execution fee ni dia macam Ethereum ni, dia ada execution fee yang kita panggil gas fee. So setiap kali kita nak buat transaction kena bayar gas fee. Itu yang gas fee boleh jadi sampai $20 ke $100 kan. So bila network tu congested, jadi gas fee tu akan semakin meningkat. Jadi apa yang mereka nak buat for this particular update ni, mereka nak introduce diorang nak support multiple asset token, dan juga dia nak support Cardano native token. Dan bila buat transaction dekat Cardano native token ni, mereka tidak akan mengenakan execution fee. Dia tak ada gas fee yang mana harga dia akan berubah-ubah ikut network. Sekejap $10 lah macam Ethereum, sekejap $10, sekejap $1, sekejap $100. Benda tu takkan berlaku sebab dia tidak meletakkan native token ataupun dia orang punya multiple asset ni di atas smart contract. Dia buka satu chain yang lain untuk perkara tersebut. Jadi smart contract ni hanya untuk buat application dan sebagainya, tapi untuk transaction nak tukar-tukar token ni tidak akan dijalankan di smart contract. Dia akan ada satu separate chain lah untuk function transfer token dan sebagainya. Jadi benda itu dia tidak akan makan banyak computer resources, computational power. Jadi dia tak ada kenakan charge yang tinggi macam Ethereum. Tapi saya akan rasa dia tetap akan ada fee. Saya tak rasa dia boleh bagi fee free, tapi fee dia mungkin rendah. Dia takkan jadi setinggi Ethereum. Yalah, harga dia pun $1, jadi fee dia pun mungkin setakat beberapa sen saja, which is fine lah, tak ada masalah pun. Kalau harga setakat murah-murah ni, user biasa macam kita tak ada masalah nak explore lah, nak bayar. So itulah antara achievement yang mereka cuba achieve. Tu lupa nak bagi tahu kenapa dia nak buat update hard fork ni. So inilah achievement dia. Sebab sekarang ni dia more towards user side. Dia cuba nak cater user punya side, di mana semua tengok Ethereum punya fee mahal, gas fee mahal. Jadi dia kata okay fine, kita buat update ni dan tuan-tuan puan-puan tak bayar gas fee yang mahal. Itu yang dia cuba nak achieve sebenarnya. So itu saja daripada saya, dan jangan lupa tuan-tuan puan-puan follow, subscribe, share, komen, nyatakan komen anda apakah pendapat tuan-tuan puan-puan tentang Cardano. Adakah dia akan naik atau adakah dia akan turun, atau mampukah dia replace Ethereum in total, ataupun dia akan hanya ambil certain portion daripada market Ethereum. So komen pasal Cardano, dan jangan lupa once channel ni dah achieve 10k, kita akan buat giveaway. Saya takkan cerita sekarang tentang giveaway. Once achieve 10k, insya-Allah saya akan buat giveaway kepada follower saya yang bertuah. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kripto.